Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana menonton rancangan Sembang-Sembang ASNB 2022. Saya hos anda, Yasmin Hani, ingin membincangkan tentang pelbagai isu pelaburan dan juga pengurusan wang. Dan topik kita pada hari ini ialah hibah dan wakaf. Urus harta, elakkan sengketa. Pengurusan pewarisan harta menjadi masalah kepada keluarga si mati bila ada kematian tanpa wasiat, hibah ataupun wakaf. Itu akan menjadikan satu masalah yang besar untuk kita, ya. Kegagalan berbuat demikian, harta yang ditinggalkan sukar untuk diuruskan dan ada yang dibekukan sementara bagi tujuan proses tuntutan. Jadi kita tak nak macam tu, ya. Ada yang makan masa setahun sampai 2 tahun pun ada. Jadi bagi membicarakan topik ini, kita akan menjemput seorang tetamu yang istimewa, Profesor Dr. Muhammad Akram Laldin, Pengarah Eksekutif di International Shariah Research Academy for Islamic Finance, ISRA. Dia juga merupakan seorang profesor di International Center for Education in Islamic Finance, INSIF. Apa khabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Saya panggil Prof saja, boleh, ya? Boleh. Boleh. Okey, baik, Prof. Kita dah tahu macam-macam cerita pasal wakaf lah, pasal semua harta wasiat semua ni kan. Jadi apa itu pengurusan pewarisan dan kepentingannya kepada masyarakat, terutamanya di kalangan orang Islam? Okey. Sememangnya kita kata harta yang Allah SWT bagi pada kita ini satu amanah lah. Kan? Maknanya tu harta ini perlu kita uruskan masa kita hidup dan juga selepas kita dah mati, ada orang yang perlu menguruskan harta kita. Sebab tu harta ni kadang-kadang dia boleh jadi rahmat, dia boleh juga jadi azab. Okey, kalau tak diuruskan dengan baik. Sebab tu kita kata topik yang kita nak bincang pada hari ini memang amat penting sekali lah. Kan? Supaya bila kita hidup, kita dapat menguruskan harta kita dengan baik. Kemudian apabila kita dah meninggal dunia pun, kita kata kita dah rancang dah. Sebelum kita meninggal, kita rancang. Semasa kita hidup, bagaimana harta kita dapat diuruskan dengan baik selepas kematian. Sebab sebagaimana kita tahu kalau dekat Malaysia ni pun kan, banyak kita kata harta. Ada yang mengatakan lebih kurang 90 bilion harta yang tidak diuruskan selepas kematian seseorang itu. Maknanya tu ini satu kita kata jumlah yang banyak. Kalau 90 bilion ni dapat kita jana ekonomi dapat kita gunakan, kita kata untuk ekonomi kita, bukan setakat waris saja yang akan dapat manfaat dia, tetapi ekonomi negara dapat kita jana, kita kata dengan harta yang beku pada masa ini. Sebab itu amat penting sekali kita kata untuk kita rancang dan kita akan bincang tentang topik ni, insya-Allah. Baik, jadi mengenai wasiat, hibah dan juga wakaf, boleh Prof jelaskan mengenai kaedah berkenaan dan apakah kelebihannya kepada yang si hidup ni nanti? Okey. Kita kata semasa kita masih hidup, sebenarnya jangan kita ambil ringan bagaimana untuk kita nak menguruskan harta. Sebab kadang-kadang kita kata kita hanya sibuk untuk mengumpul harta je. Kan? Kebanyakan kita kata kita dah kerja, kita dapat kumpul harta, alhamdulillah, kita kata Allah bagi rezeki pada kita kan. Tetapi bila umur kita meningkat, mungkin kita kata 30-an, 40-an, kita perlu memikirkan juga bagaimana bila kita tinggalkan harta kita tu akan digunakan dengan baik. Jadi untuk mengurus harta ni, kita kata sebagaimana kita tahu dalam Islam, di sana ada sistem yang kita namakan sistem perwarisan ataupun miras kan. Pengurusan harta pesaka. Pengurusan harta pesaka ni ramai antara kita yang kita tahu istilah pengurusan harta pesaka tu. Tapi apa yang dimaksudkan dengan pengurusan harta pesaka tu mungkin kita tak ramai yang tahu. Takrif pun. Jadi sebab tu kita kata di sana ada beberapa instrumen ataupun ada beberapa perkara yang perlu kita tahu. Jadi bila kita sebut tentang pengurusan harta pesaka ni kan, makna tu ada perkara yang perlu kita lakukan semasa kita masih hidup. Wasiat contohnya. Hibah amanah. Kita buat perkara-perkara tu kita buat semasa kita masih hidup lagi. Jadi asasnya kita kata bila kita sebut tentang pengurusan harta pesaka ni, satu lagi perkara yang amat penting ialah waris. Kan? Sebab pesaka ni dia berkaitan dengan waris. Kalau kata seorang tu meninggal, dia tinggalkan anak contohnya, dia tinggalkan ibu bapa dan sebagainya, semua mereka itu ada bahagian mereka masing-masing. Meninggalkan isteri, meninggalkan suami dan sebagainya. Betul. Jadi semua itu perlu memainkan peranan, kita kata,
untuk memastikan bahawa harta pusaka itu dapat diurus dengan diuruskan. sebaiknya. Jadi apakah kelebihan hibah? Mungkin orang tak tahu, alah tak penting, belum lagi, tak apa, aku muda lagi kan, belum lagi. Nanti kan sibuk pula nak tahu harta mana yang tinggal, siapa yang nak ambil apa. Betul. Tapi sekarang ni apa kelebihan hibah dan syarat-syarat pemberian dia? Okey. Bila kita sebut tentang hibah ni, kita kata satu, hibah ini adalah salah satu daripada instrumen yang amat penting kita kata untuk kita gunakan semasa hayat kita untuk kita sama-sama mengelakkan kerumitan apabila kita dah meninggal. Okey. Hibah ni sebenarnya adalah satu konsep di mana kita memberikan sebahagian daripada harta kita, tak kira lah pemberian itu dalam bentuk harta alih yang boleh alih, harta yang tak boleh alih dan sebagainya kan. Makna tu itu satu pemberian kita kata yang kita berikan kepada waris kita, mereka yang mempunyai hak kepada kita, ataupun mereka yang tak mempunyai hak pun tak apa kita kata. Sebab hibah ini kita berikan semasa kita masih hidup. Sebab tu kalau kita hadiah kata lah hadiah. Hadiah. Cuma hadiah ni biasanya dikaitkan dengan kasih sayang dan sebagainya kan. Tetapi hibah ni kita kata pemberian. Kan? Pemberian dengan sebab mereka itu adalah waris kita, akan menjadi waris kita apabila kita dah meninggal nanti kan. Ada kaitan, ada hubungan kekeluargaan. Yang istimewa lah dengan kita. Kadang-kadang anak angkat pun boleh juga kita kata. Kita nak berikan sesuatu kita kata. Jadi ianya adalah satu pemberian. Sebab tu kita kata di sana ada banyak skim-skim kita kata sekarang ni. Kalau kami di ASNB pun kita ada hibah, apa yang kita namakan sebagai hibah amanah. Jadi sekarang ni apa wakaf pula? Mengapa amalan ini sebenarnya sangat digalakkan dalam agama Islam? Jadi wakaf adalah satu instrumen kita kata yang pun amat penting kita kata di dalam syarak, yang mana apabila seseorang itu masih hidup, dia boleh berhak untuk mewakafkan harta dia. Bila dia wakafkan harta dia, maka harta dia itu akan keluar daripada pemilikan dia. Kalau kita kata kita dekat Malaysia ni kita katakan di Malaysia ini pihak yang berautoriti yang diberikan autoriti untuk mengurus wakaf itu adalah pihak berkuasa agama lah, Majlis Agama Islam Negeri atau Jabatan Agama Islam Negeri kan. Jadi bila kita wakafkan harta kita, harta itu akan dipindah milikkan dan diurus oleh Jabatan Agama. Dan yang kita kata istimewanya berkaitan dengan zakat ni, berkaitan dengan wakaf ni ialah apabila kita berikan harta kita, pemberian pokok itu akan kekal. Yang itu tidak boleh dijual ataupun tak boleh dibelanjakan. Maknanya apabila si mati tu dah meninggalkan kita, yang hidup ni waris-waris dia tak boleh nak tuntut balik. Tak boleh tuntut balik. Maknanya kalau dia wakafkan tu sedekahlah, dia dah bagi terus. Mana tu dia dah bagi terus, dan manfaat dia tu insya-Allah selagi mana harta wakaf itu ada, kalau contohlah dia bagi tanah. Selagi mana tanah itu dimanfaatkan, dibuat surau ke, dia buat apa, selagi mana ada benda tu, maka insya-Allah dia akan mendapat itu apa yang kita namakan sebagai jariah lah kan. Ya, okey, baik, faham. Jadi Prof, apakah solusi yang paling efektif sekali bagi seseorang yang ingin menguruskan harta yang bakal ditinggalkannya melalui kaedah wasiat, hibah dan juga wakaf? Okey. Wasiat kita pergi satu-satulah. Kita kata wasiat ni sebenarnya adalah satu instrumen yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seseorang itu berikan harta dia selepas dia meninggal dunia, tetapi pemberian ini adalah kepada yang bukan waris. Ya, kalau waris kita tak boleh wasiatkan. Dan wasiat ini adalah terhad kepada 1/3 daripada harta kita. Baik. Tak boleh lebih daripada 1/3. Kalau kita kata harta kita bernilai 100,000 contohnya, kan 33,000 lebih sikitlah. Tak boleh lebih lagi kan. Jadi setakat 1/3 saja yang kita boleh wakaf, kita boleh wasiatkan kepada sesiapa saja. Tak kira pada anak angkat ke, kita nak bagi pada rumah kebajikan ke, kita nak bagi pada masjid, tapi untuk tujuan baiklah. Kita nak bagi pada hospital untuk digunakan untuk membayar. Kita kata pesakit yang tak ada kemampuan ke kan. Jadi yang 2/3 tu untuk keluarga. 2/3 itu untuk keluarga. Baik, terima kasih Prof. Okey, ini sembang bukan sebarang sembang. Ini sembang-sembang ASNB untuk kita hidup senang. Jangan ke mana-mana.
Baik, kita masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Akram Laldin dan sekarang ini kita ingin menjemput seorang lagi tetamu istimewa, Encik Rosli Saran, salah seorang daripada pelabur ASB yang telah melanggan wakaf ASNB. Jadi, Cik Rosli sihat? Sihat. Alhamdulillah. Dah lama ke melanggan wakaf ASNB ni? Dia baru launch bulan 11 baru ni. Baru launch. Nampak saya pun tak tahu dia baru launch ya. Saya memang tunggu-tunggu benda ni lama dah. Iya. Jadi terus dapat tahu aja terus memang terus langgan. Yes. Ajak tak saudara mara, adik-beradik yang lain-lain. Tahu tak pasal ni? Ada juga, tapi saya lebih matlamat diri saya sendiri lah. Baik. Sekarang ni kita dah dapat share kepada semua orang supaya mereka pun tahu juga. Okey, so sebagai info menerusi wakaf ASNB ni, pelabur ASNB boleh mewakafkan pelaburan mereka dalam mana-mana unit amanah saham amanah ASNB. Betul? Dalam segmen sembang-sembang kongsi inspirasi kita ini, kita akan mengupas lebih lanjut lagi berkaitan wasiat, hibah dan juga wakaf. Dan kita nak minta pandangan daripada Encik Rosli sini dan juga pengalaman beliau. Apakah yang mendorong Encik Rosli untuk mewakafkan pelaburan ASNB menerusi wakaf ASNB ni? Saya berpendapat dalam hidup ni ada dua perjalanan yang asas. Perjalanan yang pertama tu perjalanan selepas bersara. Yang banyak PMB telah membantu saya. Setiap perjalanan saya percaya perlukan bekalan untuk kita bersara. Jadi PMB telah bantu saya mengumpul bekalan saya untuk saya bersara dengan selesanya. Dengan selesa. Jadi perjalanan kedua ialah perjalanan selepas hidup. Jadi saya harap dengan wakaf ni PMB boleh bantu saya mengumpul bekalan. Tapi dari segi selepas hidup, bekalan ialah pahala. Jadi dengan wakaf ni, saya dapat mengumpul pahala untuk persiapan di akhirat. Itu matlamat pertama. InsyaAllah, itu yang kita sebenarnya nanti-nantikan dan yang kita harapkan. Siapa yang terfikir, yang tak terfikir tu sekarang boleh fikir-fikirkan. Sebab cakap orang yang paling bijak adalah orang yang ingat mati dan orang yang bersiap sedia persiapan untuk akhirat. InsyaAllah itu yang kita nak kan. Jadi Prof juga merupakan pengerusi ASNB Wakalah yang bertanggungjawab menguruskan wakaf ASNB ni, betul? Apakah kelebihan wakaf ASNB? Okey, wakaf ASNB sebenarnya adalah satu produk yang unik, yang mana kita memberikan peluang kepada pemegang unit amanah untuk mereka mewakafkan sebahagian daripada unit amanah mereka supaya apabila mereka mewakafkannya, maka apa yang diwakafkan, unit amanah diwakafkan itu akan dipindahkan ke tabung wakaf. Bila ianya dipindahkan ke tabung wakaf, maka apa yang ada dalam tabung wakaf itu akan dilaburkan dan unit pokok yang ada di dalam tabung wakaf itu akan berkekalan. Mana tu apabila seorang tu dah meninggal pun unit pokok itu akan berkekalan. Hasil pelaburan daripada unit pokok itu akan digunakan untuk diagih-agihkan kepada mereka yang akan mendapat manfaat. Yang akan mendapat manfaat. Kan sebab ianya tidak berkaitan dengan waris, sebab manfaat daripada wakaf itu boleh diberikan kepada sesiapa saja. Okey, jadi apakah yang menyebabkan Cik Rosli begitu mengambil berat sangat tentang pengurusan harta ni? Ada sesuatu yang terjadi ke apa ke ataupun memang rasanya dah time? Sebab dalam segi Islam, harta adalah mutlak milik Allah. So, segala harta yang Allah anugerah, yang Allah kurniakan pada hamba-Nya, harta tu mestilah diurus dengan sebaik-baiknya, sebaik mungkin. Amanah daripada Allah. Jadi kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi sekurang-kurangnya bila Allah tanya saya apa duit Allah dah bagi pada saya, saya sebenarnya tu duit dia juga. Saya pulangkan sikit saja kepada dia. Itu yang jadi persiapan saya untuk akhirat lah. Baik. Jadi daripada unit amanah wakaf tu adalah sebahagian daripada yang kita labur di ASNB ke macam mana? Ya, mana tu apa yang kita contohlah, kalau kita kata kita ada 100,000 lah unit kan. Okey, kita laburkan 1,000. Jadi yang 1,000 ni akan masuk di dalam dana wakaf.
Faham. Kan akan dipindah milik masuk dalam dana wakaf, jadi dia tak jadi milik kita dah. Dia akan jadi milik dana wakaf. Jadi bila kita meninggal pun waris tak boleh tuntut. Faham. Jadi kalau orang yang tak ada tanah, tak ada apa-apa nak diwakafkan, ini cara lain yang kita boleh wakafkan. Saya suka macam ni sebab sekarang ni kita tinggal kat bandar, mana ada sekeping tanah. Dah tak ada dah kan, sebenarnya dah dibagi-bagikan apa je yang tinggal dekat kita. Jadi ini salah satu daripada caranya kita boleh wakafkan. Faham. Jadi adakah dengan membuatkan hibah wakaf, Encik Rosli sekarang ni lebih tenang, dah tak risau mengenai nasib waris di masa yang akan datang? Itulah matlamatnya lah. Jadi saya tahu saya harta yang saya kumpul selama hujung hidup ni, jadi kita channelkan, kita lalui iman kepada manfaat. Itu yang kita nak capaikan sebenarnya, nak tenang supaya semua dah tahu. Jadi kita dah buat tanggungjawab kita selagi kita hidup. Dan waris-waris kita pun takkan bertelagah lah kita kata. Sebab banyak masalah kadang-kadang kan. Kalau kita tak uruskan masa kita hidup, ada kemungkinan akan membawa kepada pertelagahan, kan, putusnya silaturahim dan sebagainya. Semua tu kita nak elakkan lah kita kata. Sebab tu penting untuk kita uruskan masa kita masih hidup lagi kan. Faham. Itu kalau yang ada ilmu tu dia faham. Betul. Yang tak ada ilmu tu yang boleh bertelagah, boleh gaduh-gaduh. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof dan juga Encik Rosli sebab kongsi pengalaman dan juga tips-tips kepada semua penonton ilmu-ilmu tadi tu. Tapi sekarang ni sebelum kita akhiri rancangan ini, mungkin ada kata-kata akhir ataupun tips daripada Prof sendiri kepada semua? Saya nak pesan lah kepada penonton semua kan, jangan ambil ringan berkaitan dengan pengurusan harta pusaka ni. Dan sebenarnya ianya bukanlah rumit sangat. Tetapi apa yang perlu ialah ada waris yang perlu mengambil inisiatif untuk menguruskan. Kadang-kadang kita rasa berserabut lah kan nak uruskan ni, tapi tidak. Sebenarnya ada caranya, dan alhamdulillah kita kata sekarang ni ada yang kita boleh buat secara terus, ada yang kita boleh buat secara online dan sebagainya. Tapi ambil berat dan ambil inisiatif kita kata untuk kita sama-sama menguruskan. Semoga harta yang ditinggalkan itu akan dapat kita manfaatkan, dan si mati pun insya-Allah akan dapat manfaatnya di akhirat kelak insya-Allah. Jadi penting kita kata untuk kita ambil cakna lah kita kata untuk kita pastikan kita harta ini diuruskan dengan baik. Okey, baiklah, topik kita hari ini hibah dan wakaf, urus harta, elakkan sengketa. Harap anda semua dapat mengambil manfaat daripada perkongsian dan juga pengalaman daripada Encik Rosli dan juga Prof kita tadi. Baiklah, sebelum kita berpisah di Sembang-Sembang ASNB 2022, kita berbesar hati nak menyampaikan cendera hati sebagai kenang-kenangan daripada Soya, karikatur kita. Encik Rosli melompat lebih tinggi, gambar dia kali ni lain macam Soya ya. Okey, ini Profesor punya gambar. Handsome Profesor. Encik Rosli, rasa iras ke atau lagi muda tu? Okeylah. Okey, nak tanya Prof, ini pertama kali ke dapat karikatur? Ini pertama ni. Pertama dah lagi dapat macam ni. Kenangan yang sangat manis. Baiklah, harap anda semua di rumah dapat orang kata manfaat daripada ilmu dan juga pengalaman yang dikongsikan sebentar tadi. Minggu depan bersama dengan saya lagi, kita akan kupas pelbagai jenis topik mengenai pelaburan dan juga pengurusan wang. Ini sembang, bukan sebarang sembang. Ini sembang-sembang ASNB untuk kita hidup senang. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.